Korang perasan tak, pada tahun ini saja banyak penemuan baru yang ditemui oleh ahli sejarah di dunia. Dari bandar yang timbul di tenggelami air, penggalian tulang haiwan, penemuan mumia dan banyak lagi. Terdapat 5 penemuan arkeologi yang mempunyai kisah misteri di sebaliknya. Jom kami kongsikan. Yang pertama ialah makam Qin Shi Huang. Pada tahun 1974, petani-petani di Shaanxi menjumpai makam Maharaja Qin Shi Huang dan tentera terakota ketika mereka mengorak pergi untuk mencari sumber air untuk pertanian dan juga penternakan. Menurut Jane Porter, seorang kurator Museum British untuk pameran Maharaja pertama, berpandangan bahawa makam Maharaja pertama China itu dibina bagi membolehkan Qin Shi Huang terus berkuasa walaupun dia telah meninggal dunia. Tapi siapakah Qin Shi Huang ni? Okey, nama sebenarnya ialah Xin Sheng dan baginda merupakan maharaja pertama dari maharaja-maharaja Cina yang memerintah sehingga tahun 1930-an. Kompleks makam yang ditemui merupakan kompleks makam beberapa tingkat dengan keluasan 38 hingga 60 km persegi. Makam baginda yang sebenar merupakan sebuah piramid 3 tingkat dengan ketinggian 60 meter dan dikelilingi oleh 2 tembok berganda. Menerusi catatan Sima Qian dalam karya sinjinya, gundik-gundik Xing Huang juga turut ditanam bersama-sama dengan maharaja berkenaan. Bagi tentera terakota, mereka seharusnya diletakkan dalam 4 lubang tetapi hanya 1 lubang saja diisi. Ini berlaku berikutan daripada makam itu tak dapat disiapkan selepas 40 tahun kemekatan baginda. Mengikut rekod ekskavasi, mereka menemui 800 figura terakota yang terdiri daripada 700 tentera dan juga 800 kuda yang dihasilkan secara besar-besaran menggunakan tanah liat. Setiap figura tentera dihasilkan dengan teliti dari segi penampilan termasuklah tubuh badan, bulu muka dan juga gaya ikatan rambut. Tentera ini turut dilengkapi dengan senjata yang sebenar seperti pedang, anak panah, lembing yang diperbuat daripada gangsa. Yang kedua ialah penemuan arkeologi yang misteri iaitu kematian Raja Tut. Tutankhamun merupakan anak lelaki Raja Mesir yang paling kontroversi iaitu Akhenaten. Makam Raja Tut ditemui di The Valley of the King yang berada di tepi barat sungai Nil sekitar kota Tebin, Mesir. Raja Tut merupakan Firaun era kerajaan baru Mesir. Penemuan makam raja yang lebih daripada 3,000 tahun ini penuh misteri diiringi oleh kisah misteri kutukan kematian bagi sesiapa yang mengganggu makam ini. Dalam menyelesaikan misteri kematian Raja Tut ini, teknik forensik moden telah diguna pakai bagi mengungkap secara detail apa yang mungkin menjadi penyebab kepada kematiannya. Hasil DNA menunjukkan bahawa baginda mati disebabkan oleh malaria, sementara tulang kaki bahagian bawah yang retak dan agak cacat itu disebabkan kecacatan beliau sejak dari lahir. Kecacatan itu dikatakan kesan daripada perkahwinan sedarah yang biasa dilakukan oleh golongan bangsawan Mesir sejak dahulu lagi. Namun demikian, ada para penyelidik yang tidak berpuas hati dengan kemungkinan tersebut. Frank Ruhley, ahli mumia dari Switzerland, mengatakan bahawa sejak penemuan Raja Tut, banyak ilmuwan ahli bijaksana mengajukan beberapa teori yang menyebabkan Raja Muda itu mati. Pada tahun 2014, produser dokumentari dari BBC mengemukakan bahawa Raja Tut meninggal disebabkan oleh kemalangan kereta kuda yang dinaiki olehnya yang menyebabkan kaki dan tulang pinggulnya patah. Yang ketiga ialah Stonehenge di Wales. Ia sangat terkenal di England dan menurut cerita legenda, ia terletak di Ireland sehingga ia dipindahkan oleh ahli sihir Merlin. Ahli arkeologi telah menemui kebenaran dalam mitos Merlin semasa mereka mengkaji tapak di Wonmount, Wales. Penemuan siri lubang batu dalam bulatan dengan jelas menunjukkan bahawa ia mempunyai kesan sepadan dengan kerata rentas batu biru Stonehenge. Ahli arkeologi juga mengesahkan teori mereka dan menggunakan cara yang lain iaitu mengkaji sampel tanah di Wonmount. Dalam kajian itu, mereka mendapati tanah di sana telah mendahului Stonehenge dan mereka turut menganalisis cip batu di tapak Welsh. Hasil analisis itu sepadan dengan batu Stonehenge. Di samping itu, mereka juga mengukur diameter bulatan Wales dan menemui ia sangat sepadan dengan bulatan Inggeris. Menurut Profesor University College London, Mike Parker Pearson yang menemui Stonehenge itu, penemuan ini merupakan satu penemuan penting yang pernah beliau lakukan selama 20 tahun. Penemuan ini seolah-olah mengesahkan bahawa satu bahagian legenda yang pertama kali ditemukan oleh Geoffrey of Monmouth dalam bukunya pada tahun 1936 iaitu History of the King of Britain. Dalam buku ini dia mencadangkan agar Merlin memindahkan batu-batu itu dari tapak yang dipanggil Tarian Gergasi di Ireland untuk menangkap kuasa ajaib yang ditemui oleh Parker. Yang keempat ialah kota Pavlo Petri.
Menurut laporan dari Archaeology World pada tahun 1904, Fokian Negri, seorang ahli arkeologi, menemui sebuah kota kuno di dasar laut. Kota tersebut terletak di antara pulau Elafonesis dan juga pantai Puta di selatan Laconia. Pada tahun 1968, Nicholas Fleming, seorang ahli kelautan dari University of Southampton, kembali ke lokasi tersebut dengan sekumpulan ahli arkeologi dari University of Cambridge dengan kerjasama Profesor Angelos de Loveris. Mereka mengukur usia dan memetakan kota yang tenggelam itu, dan hasil daripada kajian tersebut mendapati bahawa terdapat penemuan perumahan prasejarah seperti bangunan, jalan raya dan banyak lagi. Dan berdasarkan penemuan tersebut, kota Pavlov Petri pertama kali dihuni pada tahun 2800 sebelum Masihi. Dengan bantuan daripada kecanggihan teknologi digital, para ahli arkeologi percaya bahawa kota itu dahulu terkenal sebagai kota tekstil. Namun begitu, ahli geologi laut belum lagi mengenal pasti kenapa kota itu boleh tenggelam. Teori yang memungkinkan perkara tersebut berlaku ialah disebabkan oleh tsunami, perubahan permukaan laut atau penurunan tanah akibat daripada gempa bumi. Yang kelima ialah Nazca Line. Kewujudan ratusan lukisan gergasi aneh di dataran Gurun Nazca, Peru terbongkar apabila pesawat terbang di kawasan udara kawasan itu pada tahun 1930. Selama ratusan tahun, kewujudan lukisan yang besar itu menjadi rahsia yang tidak disedari oleh sesiapa pun, walaupun sebenarnya lakaran berkenaan sentiasa berada di bawah tapak kaki penduduk orang asli yang menghuni kawasan tersebut. Ia menjadi tanda tanya kepada pengkaji untuk merungkaikan maksud di setiap lukisan besar itu. Sejak daripada penemuan itu, penyelidik dan ahli arkeologi mula memenuhi Gurun Nazca. Ada lebih 800 garisan lurus, 300 figura geometrik dan 70 jenis reka bentuk haiwan dan tumbuhan seperti imej gergasi monyet, burung, pokok, geometri dan juga jasad makhluk aneh. Lukisan terbesar dilukis dengan panjang 200 meter. Antara lukisan terbaru yang ditemui pada tahun 2011 ialah lakaran kepala manusia dan juga sejenis haiwan. Lukisan ini ditemukan oleh penyelidik Jepun dari Universiti Yamagata, dan berdasarkan penemuan artifak arkeologi di kawasan tersebut, penyelidik mendapati bahawa terdapat kaum yang menetap di kawasan itu kira-kira 1300 tahun, iaitu sekitar 200 sebelum Masihi hingga tahun 700 Masihi. Proses pembinaan lukisan itu adalah dengan menoreh permukaan tanah batuan keras berwarna gelap di gurun sehingga tanah yang berwarna terang terlihat dan membentuk objek. Walau bagaimanapun, misteri ini mempunyai teori fiksyen yang mengatakan lukisan aneh Nazca ini dibina oleh kumpulan makhluk asing sebagai tapak pendaratan objek ataupun dikenali sebagai UFO. Korang nampak tak misteri yang berlaku di setiap penemuan yang kita jumpa, dan setiap penemuan-penemuan tu terdapat kisah ataupun sejarah di sebaliknya. Kongsikan pendapat korang mengenai misteri ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.